TV KPM. Oh. Buat apa tu Aiman? Cikgu, saya tengah test silinder satu arah dan juga silinder dua arah. Tapi saya tak tahu apa beza kedua-duanya, cikgu. Okey, silinder dua arah ni dia mempunyai dua liang dan silinder satu arah ni menggunakan satu liang ada spring. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita masuk ke kelas insya-Allah. Okey, jom cikgu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan Mechanical tingkatan 5. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik dan sihat-sihat sejahtera. Dan bersama dengan kita pada hari ini kita bawakan kepada anda guru kesayangan kita di studio. Kita bersama dengan Cikgu Muhammad Nasir Samsudin. Apa khabar cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Dan para penonton sekalian, kita ada juga bersama dengan kita jurubahasa isyarat Cikgu Rohaya Muhammad Hatta daripada SMPK Vocational Indah Putra Kulai Johor. Apa khabar cikgu? Okey, buat jadi good kan? Okey, terima kasih cikgu bersama dengan kita pada hari ini dalam kita nak belajar ni mata pelajaran pengajian kejuruteraan Mechanical tingkatan 5 dan menariknya pada hari ini cikgu dah macam-macam alat dah kat depan kita ni. Kita nak tahu juga apakah topik yang kita nak belajar pada hari ini cikgu? Okey, topik pada hari ini kita akan itu topik sistem hidrolik pada sistem hidrolik. Kerana sistem hidrolik ni kita guna pada setiap kehidupan seharian kita. Okey, jadi kita terutama kalau kita biasa tengok di tepi-tepi jalan di mana ada jenta jengkaut tu, korek tanah tu, itu salah satu sistem hidrolik itu saja. Dan kita masuk ke dalam bangunan tinggi-tinggi ada lift tu menggunakan sistem hidrolik juga. Jadi hidrolik bersama-sama kita lah. Baik. Okay. Jadi banyaklah sistem hidrolik di sekitar kita ni cikgu ya? Ya, banyak kita gunakan. Jadi kita nak mengenali sistem hidrolik pada hari ini. Jadi cikgu nak cerita pada kita. Anda semua dah bersedia ke murid-murid? Okey, kalau dah bersedia, jom kita bersama guru kita, Cikgu Muhammad Nasir Samsudin. Persilakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita teruskan sistem hidrolik iaitu di mana kalau kita tengok konsep sistem hidrolik itu sendiri, yang kedua komponen yang terdapat dalam sistem hidrolik dan yang seterusnya kepentingan dan penggunaan sistem hidrolik dalam sistem mekanikal. Okey, yang seterusnya iaitu operasi macam mana sistem hidrolik itu bergerak, okey, dan seterusnya yang terakhir iaitu uji kaji mudah menunjukkan sistem hidrolik insya-Allah. Okey. Kita tengok sistem hidrolik. Okey, jadi sistem hidrolik ni ditakdir sebagai sistem kawalan, okey, dan pemindahan kuasa menggunakan cecair bertekanan tinggi. Contoh paling mudah kan, kita biasa main kan belon air tu kan. Kan kita tekan sana kan, dia tak pecah kan. Itu je. Satu lagi, ada satu cikgu nak selit sikit lah kan. Tentang satu cerita Kung Fu Panda kan. Okey. Kan? Tapi itu bukan hidrolik kan, tapi guna perut dia kan. Bam-bam kan. Itu konsep dia samalah sistem hidrolik. Okey, contohnya penggunaan sistem hidrolik seperti kren pengangkutan, okey, bicu kereta yang kita gunakan jack tu, okey, mesin tekan, okey, kita press. Kemudian satu lagi jengkaut yang kita duk kaut tanah, kaut sungai, kaut sebagainya, itu kita gunakan dan banyak lagi sistem hidrolik. Okey, kita teruskan lagi, okey. Okey, sistem hidrolik ni terbagi pada 4 Dia ada konsep, kita tengok konsep, komponen sistem hidrolik, kemudian sistem hidrolik sendiri, kepentingan dia dan satu lagi operasi litar asas dia saja. Okey, teruskan lagi insya-Allah. Okey, kemudian ini dia contoh-contoh penggunaan sistem hidrolik. Pertama iaitu kita panggil mesin press tu. Kalau kita tengok sini kan, mesin press ni kita boleh letak sesuatu barang sini, kita press. Okey, kita press ke bawah insya-Allah. Selalunya kalau di bengkel-bengkel cikgu gunakan untuk press mata cangkul masuk kepada batang cangkul sini.
Dia ketat sikit. Kalau orang lama-lama dulu dia ketuk. Jadi kita gunakan mesin press ni. Okey, kalau nak buat keluar bearing daripada sistem kereta pun, tayar kereta, kita terpaksa gunakan press ni juga. Okey. Di sini ada meter dia. Meter ni baca bacaan dia berapa persen. Okey. Okey, kemudian jack ni selalu dia ada. Kita boleh tengok jack ni. Sama ada di bengkel atau di mana-mana pun ada. Tapi selalunya bengkel lah. Jarang kedai lain, kedai bengkel saja. Okey. Okey. Dan selalunya ini robotik. Kalau kita masuk dalam kilang pemasangan kenderaan, kereta atau sebagainya, benda ni ada. Pernah tengok kan? Dia kejap sana, kejap sini kan. Okey, paling senang tengok cerita transformer kan? Nampak tak? Dia kalau jadi Mercedes, kalau jadi truk besar. Itu je cerita dia. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Okey, yang ni sistem konsep sistem hidrolik di mana? Okey, dia adalah satu sistem teknologi dan aplikasi peralatan yang melibatkan penggunaan cecair untuk kawasan dan pemindahan kuasa. Okey, kalau tengok Aiman tengok di mana sistem ni tertutup dia seal, dia tertutup. Dia tak ada kebocoran pun berlaku. Okey. Di sini ada dia punya silinder, di sini dia punya piston. Kita panggil piston. Kalau dalam bahasa Melayu kita omboh. Okey, kalau dalam bahasa Indonesia kan dia panggil kepala tonyok. Itu beza dia. Okay. Bahasa Indonesia kepala tonyok. Okey. Okey, jadi bila kita tekan benda ni, cecair ni akan bergerak dalam ni saja. Dia tak akan pergi mana-mana. Tak akan ke mana-mana pun, dalam ni saja. Sebab apa? Sistem tertutup macam belon tadi kan. Belon tadi bila kita press dia, kejap dia ke depan, kejap dia ke bawah, itu je sistemnya. Okey, Aiman Okey, cikgu. Okey, kemudian dan dia berkaitan dengan sistem prinsip hukum Pascal. Kalau fizik kita belajar ada hukum Pascal di mana daya kalau dalam cecair ni kena kan, dia takkan ke mana pun, dia ke arah ni saja. Okey. Kemudian tekanan yang dihantar pada belalih tidak akan susut pada mana-mana titik pun sahaja. Okey. Jadi dia tak akan pergi mana-mana ke mana titik. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Okey, yang ni pula jumlah tekanan cecair. Okey. Tekanan cecair, formula dia senang. P bagi dengan FA. P bagi dengan FA. Jadi parameter dia unit SI, tekanan dia Pascal, daya Newton, keluasannya meter persegi. Kalau pam angin, kita nampaklah dua benda lah ni kan, Pascal kan dengan SI kan, kita pam angin kan. Ni kena ingat dua benda ni. Tapi bukannya pam angin tu Pascal tak, binaan dia. Okey, teruskan lagi insya-Allah. Okey, kemudian kalau kita tengok sendiri pun macam mana kedudukan dia. Okey. Yang ni dia bergerak. Okey, daya tu kecil aja. Daya tu kecil. Daya tu kenakan kecil, kemudian yang diangkat tu berat, yang besar. Okey, tengok sekali macam mana dia bertindak balas balik. Itu sistem dia. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok sini pun dia kata menghasilkan daya yang lebih besar, atau yang besar. Itu sistem Pascal. Paling mudah kan brake kereta. Pedal terkecil tapi dia menghentikan ke 4 tayar. Okey, kita terus lagi insya-Allah. Okey. Okey, cikgu. Jadi ini di antara yang kita boleh faham tentang hidrolik dalam kehidupan seharian kita, cikgu. Okey. Baik, para penonton nak tahu dengan lebih lanjut, selepas ini kita akan bersama dengan cikgu. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal tingkatan 5. Baik, para penonton sekalian, pernah tengok tak jengkau kat luar sana? Rupa-rupanya dalam nak menggerakkan itu, rupanya pakai cecair cikgu ya. Yeah. Baik, jadi para penonton sekalian, kita nak bersama dengan cikgu untuk segmen pada kali ini cikgu. Apakah yang akan cikgu kongsikan? Silakan. Okey. Okey, jadi dalam sistem dalam komponen sistem hidrolik kita ada silinder, injak bersahala, kemudian injak kawalan berarah, injak pelega, injak kawalan aliran, pam, penapis dan tangki. Benda itu komponen. Macam dalam tubuh badan kita lah. Ada mata, telinga sebagainya. Jadi dalam sistem hidrolik benda ni perlu ada. Okey, bahan-bahan ni perlu ada. Okey. Okey, jadi kita turun lagi. Okay, jadi kita tengok yang pertama silinder. Kalau kita tengok bahagian pada A tu, pada A ni adalah silinder tindakan dua arah. Dia boleh pergi dan masuk.
Yang pada bahagian B pula injap kawalan aliran. Di mana injap kawalan aliran tu kita macam kepala pipe kita boleh reducekan ataupun kita besarkan dia punya pengaliran cecair itu, cecair hidrolik. Dan seterusnya kita tengok pada injap kawalan berarah. Okey, injap kawalan berarah ni dia berada di sini. Okey, berada di sini. Kita nak arah ke mana pun tak mengapa. Kita tolak ke kanan atau ke kiri. Kalau tengok pada jengkaut pun ada 6 lever tu. Kita boleh arah kanan, arah kiri ataupun ke depan atau ke belakang. Okey. Yang seterusnya, injap pelega. Okey. Injap pelega ni kalau tengok yang ni amat penting injap pelega ni dia boleh menyebabkan sistem apa yang kita panggil meletup ataupun terburai. Jadi injap pelega ni melegakan. Contoh paling senang kan dalam kita tubuh badan kita kan. Apa paling lega? Bila kita buang angin kan. Lega. Macam tu lah dalam sistem Tu nama pelega tu. Pelega. Injap pelega. Okey. Dalam sistem kita ada. Kemudian kadang-kadang kita lepas kita makan kan kita akan kita panggil belahak kan. Keluar angin kan. Itu lega kan. Kalau tak keluar kita akan mengalami sakit perut. Okey. Kita terus lagi kita pam. Okey, pam ni jantung. Okay, jantung pada sistem hidrolik. Dia akan mengepam. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk macam mana pam tu berfungsi. Maknanya dia pam daripada masuk kepada keluar. Okey, seterus lagi iaitu penapis. Jadi penapis ni kalau dalam tubuh badan kita, cikgu pada fokus tubuh badan bawah pinggang kita. Kita tapis. Benda-benda unsur-unsur akan keluar sebagai urin. Tapi yang ni dia tapis, dia akan letak bila penapis ni dia akan masuk ni free. Dia akan masuk ni free dan dia akan segala kotoran akan melekat di sini. Itu dia penapis. Okey, terus lagi tangki. Kita perlu ada tangki. Kalau tak tangki tak jadi sistem hidrolik. Macam rumah lah kan. Di rumah mesti ada tangki air. Bawah ada paip air, bawah ada kepala paip kan. Benda tu asas. Kemudian barulah kita tambah dengan shower atau sebagainya ataupun alat pemanas. Itu sistem di rumah. Tapi sistem dalam industri ini kita gunakan. Okey, kita terus lagi Okey, silinder. Jadi silinder ni kegunaan dia kalau tengok pada yang tadi tu dia adalah untuk pergerakan linear keluar dan masuk. Di mana silinder ni berfungsi apabila cecair hidrolik memasuki liang pada silinder yang kemudiannya menolak ombor yang sama ke depan ataupun ke belakang. Ditolak dan masuk. Kalau tengok pada sistem yang digunakan pada jengkaut tu, dia ada satu yang kita tengok color kilat tu kan. Dia keluar lagu tu kan. Kilat. Kilat tu lah dia punya batang dia dan bawah tu ada ombor dia. Maknanya dia kalau kata dia keluar atau dia masuk nanti kita akan tunjuk atas meja ni. Okey. Insya-Allah. Okey. Kita teruskan lagi insya-Allah. Kemudian terbahagi pada dua. Dia terbahagi pada dua iaitu tindakan sehala dan satu lagi tindakan dua hala. Okey. Jadi kita boleh tengok ada spring tak ada spring. Tak lagi waktu akhir nanti cikgu akan tunjuk di mana dia punya benda berwujud. Okey. Kita terus lagi insya-Allah. Okey, yang ni tindakan dua hala. Di mana? Okey, cecair ni akan masuk sini dan keluar sini. Itu kemudian cecair ni akan masuk sini dan keluar di sebelah sini. Okey, itu tindakan dua hala dengan cecair. Okey, teruskan lagi insya-Allah. Okey, yang inilah injap sehala. Injap sehala ni mudah saja. Dia boleh masuk saja kat sini, arah ni, tapi tak boleh sini tak boleh masuk. Yang ni dia kena pangkah lah. Okey. Macam kita ada valve jantung kita. Ada 4 valve, mana ada 2 masuk, 2 keluar. Itu nama injap sahala. Terus lagi insya-Allah. Okey, ini contohnya injap sahala. Jadi maknanya dia aliran sahala masuk sampai sini dia, kalau ada cecair masuk dia akan blok. Dia akan blok, tak boleh patah balik. Bila patah balik dia merosakkan sistem. Itu aja. Okey, teruskan lagi insya-Allah. Kemudian injap kawalan berarah yang tadi tu. Okey, kinang berarah inilah bentuk simbol. Inilah bentuk simbol. Okey, jadi kita boleh tolak ke kanan dan ke kiri. Dia ada nama perumahan. Nanti kalau perumahan kita akan tengok secara lanjut nanti insya-Allah ni tu. Okey, teruskan lagi. Okey, yang ni aliran dia. Aliran P, aliran T. Dia bagi tahu dah. P aliran masuk dan A aliran keluar daripada injap apa nama kita panggil injap sahala. Kawalan berarah. Okey, kemudian kalau kita tengok sendiri pun arah ni okey, yang dengan arah ni dia berbeza. Okey. Kalau sistem ditolak keluar, maka dia akan mengalir sini. Kalau sistem ditolak masuk, dia akan mengalir di sini. Terus itu masuk sini. Yang ni akan masuk balik ke situ. Itu sistem dia. Okey, itu cara sistem. Yang ni kita akan belajar lebih lanjut lagi insya-Allah di masa akan datang Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Okey, ini injap pelega. Okey. Injap pelega ni, seperti cikgu kata tadi, dia melegakan. Ini simbol ya. Simbol injap pelega. Okey, simbol injap pelega.
dalam simbol kena lukis ni. Kalau kita lukis yang ni, kebanyakan orang tak tahu macam mana kita nak running dia punya sistem. Tapi bila lukis dalam bentuk simbol, orang semua akan tahu. Mana-mana jurutera, mana-mana kedai pun akan tahu benda ni. Okey. Jadi kita boleh laraskan melalui dia punya tombol ni. Okey. Teruskan lagi insya-Allah. Satu lagi super cikgu pula. Okey, dia kata melindungi, ni kena ingat, melindungi sistem daripada terdedah pada tegangan yang melampau. Okey, kita kena lindung dia sistem ni. Kalau dia burst, okey, kadang berlaku kebocoran dan sebagainya. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Okey, kemudian ni fungsi nyap lega, okey, di mana cecair ni akan masuk sini. Dia akan masuk sini, dia akan keluar sini. Yang ini yang terkawal yang terkawal. Seandainya bila berlaku saja tekanan melampau, dia akan lalu sini, spring ni akan cecair ni akan tolak dia akan tolak omboh ni atas, dia akan buka ruang ni. Jadi dia akan lalu sinilah. Dia akan lalu sini Okey, lalu sini. Jadi dia balik ke tangki. Okey, dia balik ke tangki. Ya, itu je cerita dia. Okey. Itu pentingnya injap pelega. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Tapi okey. Jadi dia akan ikut nilai tekanan. Nilai tekanan yang dilaraskan, itu je. Kalau kita laraskan 1 Pascal lah. Kalau 1 PSI atau sebagainya, banyak itulah kita akan laraskan insya-Allah. Okey. Kita teruskan lagi insya-Allah. Okey, injak kawalan aliran. Yang ni kita panggil dalam istilah di luar, kalau pipe air stop cock. Mana design pun macam design stop cock ni. Okey. Mana kita adjust je. Aliran akan lalu berdasarkan berapa kita nak bagi dia lalu kat sini. Kalau nak bagi dia banyak, kita laraskan naik ke atas lah. Banyaklah. Kalau kita nak kurangkan dia, kita kurang ke bawah. Okey. Kedua-dua injak ni main peranan. Okey, kedua-dua injak tu main peranan. Okey. Teruskan lagi. Macam kita lah kan. Kalau kita makan kan, orang kata makan sebelum kenyang kan. Betul. Tapi salah satu nak bagi nampak dia kenyang, kita akan belahak lah kan. Berhenti lah. Itulah je. Itu dah kenyang lah tu. Dah kenyang lah. Tapi macam orang kata lah, kita sikit makan. Lagi boleh. Lagi boleh. Okey. Kita terus lagi. Okey, ni simbol ya. Simbol yang ni ada ni. Ni ada simbol ya. Okey. Simbol dia. Di mana injap ni dia akan jalan macam biasa, tetapi kalau berlaku tekanan dia akan stop sini kan. Dia akan block ni Ni ada ball bearing ni Okey. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Ini sebenarnya banyak untuk hidrolik ni Okey, pump. Jadi pump ni amat penting bila pump ni angkat penting, di mana kita guna dia ada 2 gear. Ada satu gear, cikgu akan tunjuk gear tu, gear dia berputar satu sama lain Okey, jadi kalau dalam simbol dia akan simbol begitulah ni dia. Maknanya dia akan masuk, dia akan keluar kat sini. Dia takkan patah balik, itu saja. Dia akan patah balik ke tangki. Jarang dia patah balik ke sini. Kalau dalam pump aquarium sama juga, dia one way. One way je. One way. Jarang dia patah balik. Terkejut ikan nanti. Okey. Okey, insya-Allah. Okey, teruskan lagi insya-Allah Okey. Yang ni dia. Yang ni cikgu nak tunjuk penting tak penting kan. Di mana cecair ni akan masuk sini, akan masuk aliran masuk. Dia akan berputar ni, dia akan pusing, dia akan keluar kat sini. Ni dia, ni sistem dia, okey. Sistem gear. Pump jenis gear. Okey. Dia sebenarnya banyak pump jenis centrifugal ada jenis, tapi yang paling popular yang ni. Sebab apa? Dia senang servis dan mudah didapati di okey. Kemudian nampak kita kata putaran, okey, laju akan menyedutkan cecair hidrolik, laju hidrolik di dalam tangki untuk menghasilkan aliran cecair hidrolik yang berterusan dalam sistem. Itu aja. Okey. Boleh Aiman Boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey. Ni kaedah dia macam mana pump berfungsi. Okey, teruskan lagi. Okey, kemudian ini penapis. Okey, jadi bila sebut pada penapis ni perlu ada. Penapis macam-macam lah. Daripada keluli kecil yang masuk dalam sistem. Dia berbagai-bagai. Ada gunakan jenis kertas, ada guna jenis kain ataupun keluli. Paling mudah sekarang yang kita tengok iaitu dia gunakan macam bersihkan periuk bulu periuk tu kan, gosok periuk tu kan. Gosok periuk tu. Gosok periuk kan. Boleh kan? Boleh. Itu salah satu filter lah tu filter. Okey. Okey, kita filter kita selain pada ni, selain pada pinggang, di mana lagi filter kita? Agak-agak Aiman. Kalau penapis air tu cikgu? Tak, mana dalam tubuh badan kita? Dalam tubuh badan kita. Selain pada pinggang di mana? Kita ada usus-usus kita cikgu. Lagi? Kita ada. Kalau internal? Kalau internal. External. External kita. Ataupun mungkin ubat-ubatan ke cikgu? Bukan, tubuh badan kita. Tubuh kita badan baca kita. betul kan, senang kan. Lubang hidung kita.
Oh. Kan dia bulu-bulu hidung tu kan. Ada filter. Ada filter. Okey, itu sedut kan. Itu salah satu. Itu sebab tu konsep hidrolik tu ada kaitan sikit dengan tubuh badan kita. Okey. Okey, kita terus lagi insya-Allah. Yang ini yang komponen yang apa inilah tadi dia masuk tadi kan penapis. Dia masuk kot ni, dia masuk arah ni, dia akan keluar arah ni. Okey. Yang ini untuk lepaskan dia punya fume ataupun dia punya tekanan sikit sini. Dia akan masuk sini Ini fume supaya penapis tak berlaku beban lampau Okey, teruskan lagi insya-Allah. Okey, ni tangki. Yang ni paling akhir itu tangki di mana dia bertindak sebagai tempat penyimpan, okey, memisahkan cairan hidrolik dengan udara. Dia seal. Dalam ni seal terus Dia simpan je kau Dia simpan, tak ada udara masuk sini Kemudian penyingkir haba yang terhasil daripada sistem disejukkan. Yang kedua, okey, kemudian menyokong kedudukan pam dan motor elektrik. Itu je. Okey, jadi liang udara akan masuk sini untuk lepaskan. Okey, macam kita lah. Contoh pressure cooker. Biasa tengok pressure cooker. Bila certain pressure dia akan lepas kan. Inilah dia. Dia akan lepas ni. Liang udara. Liang udara. Dia mesti lepaskan. Itu dia panggil injap plega sama-sama Okey. Jadi kemudian ni alat pembersih dia ada penapis dalam ni. Okey. Jadi hidrolik cecair hidrolik masuk ni akan tapis, dia akan sedut balik naik atas. Okey. Okey, yang ni dah selesai dah. Kita ada 8 komponen. Jadi kita tengok, nak uji sikitlah. Ada tidak, boleh tak Aiman menjawabnya kan? Okey, insya-Allah. Okey, tengok Okey, boleh tak senaraikan komponen terdapat dalam sistem hidrolik? Boleh tak? Boleh cikgu, kita cuba. Okey, yang pertama yang saya ingat tadi cikgu ada sebut tentang silinder. Tindakan satu arah dengan dua arah. Just sebut nama je. Okey. Yang kedua kita ada injap kawalan aliran. Okey. Kita ada lagi tentang injap kawalan berarah. Okey. Kita ada injap pelega. Injap pelega. Kemudian kita ada pam. Okey. Ada penapis. Okey. Kemudian kita ada lagi tangki. Okeylah. Okey, kita tengok betul tak betul Aiman jawab ni. Okey. Alhamdulillah kita ada 7 sifat, 7 komponen kan. Mana yang Aiman kata tadi ada tindak searah. Okey, kalau dalam exam jawab ini pun dah okey dah kan. Injap kawalan aliran, berarah, injap je. Dia kata senarai komponen je. Jadi dia jawab semua. Kadang-kadang bila senarai komponen ni kita jawab 5 pun tak apa. Itu cerita dia. Jadi dah Aiman jawab pam ada, penapis ada, tangki ada. Okey, jadi bila dalam kelas insya-Allah kita cuma ingat berdata sampai bawah je. Okey. Mana ada silinder, injap ada 3, kemudian pam ada 1, penapis ada 1, tangki ada 1. Itu je. Makna dia kerja boleh apa? S, 3I, 2P dan 1T. Formula dia saja. Oh, itu formula dia. S, 3I, 2P, 1T. Selesai itu je. Okey, lagi senang nak ingat cikgu Okey, insya-Allah. Berapa markah untuk saya cikgu? Okey, yang ni saya bagi 7 markah. Okey, alhamdulillah. Baik cikgu, kita nak berehat seketika. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal tingkatan 5. Baik para penonton sekalian, kita nak teruskan lagi pengajian bersama dengan cikgu. Okey cikgu, untuk segmen kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, cikgu kongsikan itu simbol-simbol yang terdapat pada komponen sistem hidrolik. Tadi adalah bentuk simbol lah. Okey, insya-Allah kita teruskan lagi Okey, yang ini adalah simbol dan letak asas pada sistem hidrolik. Okey. Di mana kalau kita tengok sendiri pun yang tadi kata yang tanya tadi kan apa nama silinder kan, silinder tidakkan searah balikkan pegas, maka kita ada pegas dalam ni kan, ni simbol dia. Okey. Kemudian silinder tidakkan dua arah, dia tak ada pegas tapi dia gunakan cecair kiri dan kanan boleh masuk situ. Okey. Gerakan dia omboh adalah aliran hidrolik Ini sama juga di sana kalau daya pegas. Mana dia kalau yang searah ni dia pergi dengan menggunakan cecair lagu tu ini tapi balik dengan spring. Itu saja. Okey. Boleh cikgu tunjuk siapa kan. Okey. Jadi kalau untuk yang silinder dua arah ni penting Mana dia masuk dengan cecair, keluar pun dengan cecair. Itu saja.
Itu senatkan dua arah. Okey. Kemudian injak kawalan aliran, ini simbol dia. Jadi bila kita lukis nanti pada yang slide seterusnya kita akan lukis ni Di mana injak kawalan aliran ni kita lukis balik untuk mengawal keadaan aliran. Ini kena ada. Tapi dalam 7 komponen ni kalau tertinggal satu menyebabkan sistem fungsi juga, tapi dalam keadaan yang cela lah. Sebab tu kalau sistem, kalau orang tanya, sistem apa? Sistem mengenai kecelaan. Itu saja. Okey. Macam kita lah kan. Pakai baju dah cantik semua kan. Dia pakai slipper je. Okey kan. Tapi cela tak slipper je. Mesti berkasut. Okey, terus lagi. Ingat kalau aliran. Okey. Mana dia dengan pelaras sehala. Ini dia beza dia ini aja. Okey. Ini untuk sistem industri yang berat kita gunakan. Kalau untuk yang biasa-biasa kita guna yang ini saja. Okey. Cikgu teruskan lagi Okey, kemudian injap sahala. Injap sahala ni, okey, cikgu bagi penangan sikit. Cikgu tulis sinilah Di mana dia ada ball bearing, kemudian dia ada tanda V tu. Okey, sebenarnya dia boleh masuk saja tapi tak boleh keluar balik. Sebab apa? Tersekat. Macam itulah. Dia boleh lepas, lepas tu bila kita berlaku tekanan ni kita akan lock off balik, itu je. Macam pump angin kan? Pump angin. Pump angin yang ada silinder sebelah tu kan. Kita pump tu, kita tekan, dia tak boleh masuk balik. Sebab apa? Ada injap sahala ni. Okey. Macam jantung kita pun sama, ada injap, masuk aja, keluar injap lain. Okey Okey, kemudian injap sahala berpegas. Yang ni ada pegas. Yang tadi dia tak ada, yang ni dia ada. Okey, ada pegas. Ini simbol pegas Ini kalau ni kita tengok simbol pegas. Okey. Tak ada orang nak buat macam tu. Itu salah cikgu? Salah ini betul. Betul tapi juga. Tak apa pun nak cerdik Okey, baik. Jadi tak masuk kelas tu. Jadi nak cerdik kita guna ni kaedah ni. Okey, alright. Okey, kemudian pump hidrolik. Kalau kita tengok pada pump hidrolik ada dua Ada satu arah, macam ni satu arah. Okey, kita cikgu tengok sini dia ada ini kalau lagu tu ada satu arah, kalau yang ni dia ada dua arah, mana dia boleh balikkan. Boleh sedut, boleh tenang keluar. Jadi dalam akuarium dia semua sedut sekali kan. Patah balik kan tu je sebab tu kadang-kadang kita nak tengok sebenarnya hidrolik ni melibatkan air. Terima kasih kalau satu sarjana Islam yang terkenal Al-Zazari. Dia yang salah satu mempelopori sistem hidrolik. Contoh pump yang dua hala tu kan, yang pump apa untuk fire brigade tu kan. Dua hala. Orang buat sahala, dia buat dua hala. Mana pergi keluar ke kanan keluar, ke kiri pun dia keluar. Terima kasih pada sarjana Islam. Masya-Allah. Okey, teruskan lagi Okey. Okey, motor elektrik. Jadi motor elektrik ni kena letaklah M jadi saya kan cikgu beritahu kan anak murid cikgu kan. M ni nama dia motor. Bukan Muhammad Nasir M juga M juga. Okey. Jadi kalau satu lagi ada juga MM tapi kita tak mau guna MM tu lah. Okey, jadi memutarkan pump hidrolik dengan kuasa elektrik. Kena ingat, dia memutarkan kuasa elektrik pump hidrolik dengan kuasa elektrik. Jadi kita running kan. Macam dalam pump akuarium pun sama juga. Jadi motor ada pump di sini. Jadi motor pusing. Tapi yang tu dia waterproof. Belum rendam dalam air. Okey, teruskan lagi Kemudian injap kawalan berarah dua-dua. Maksud dua-dua. Okey, bila dua-dua maknanya dia ada dua kedudukan, dua kekili. Ini dia, dua kedudukan, dua kekili. Yang ini 3-2, maknanya dia ada 3 kedudukan, dua ruang, dua chamber Kena ingat kalau dia tulis macam ni 3 2 dua ni, dua yang ni kena ingat. Dua ni ingat. Dua ni adalah dua chamber, dua ruang. Tu je. Kalau 3 ni arah pergerakan dia. Ni 1 2. Ni 1 2 dan 3. Itu je arah pergerakan. Okey, jadi maknanya dia kalau kita tengok dia keluar pada tangki berlaku pada silinder tindakan tunggal. Ini senjata sahala tadilah. Okey, terus lagi Boleh Hamil Boleh cikgu. Insya-Allah. Okey, terus lagi. Okey. Yang ni pula 4-2. 4-2 pun sama juga. Maknanya dia ada 2 ke kili. Jadi 4 arah. 1 2 3 4. Mana cikgu tengok ni 1. Okey, 1 2 3 dan 4. Ada 4 arah. Okey. Ini dalam bentuk simbol Kalau 4 3, 4 3. Dia ada 1 2 dan 3. Sini je. Ada 3 kedudukan dia. Ataupun ada berapa? Ada 4 aliran. Okey, 1 2 3 4. Mesti tertanya kan, kalau yang ni buat apa ni? Yang ni. Yang ni keadaan neutral. Neutral. Kadang-kadang bila kita duduk jengkaut kan, dia perlu berhenti kan. Berhenti kejap. Tu kalau tak ada neutral tak boleh lah. Macam gear kereta lah kan. Kalau masa sampai safety light kita neutral kan. Walaupun gear auto pun kena neutral. Ataupun letak dalam N kan, neutral kan. Neutral. Kalau S lain kan. S tu apa cikgu? Saya pun tak tahu. Tak, ini untuk hilangkan R dah reverse Okey, baik. Lepas tu ada F kan.
F tu apa cikgu? F tu kata orang free. Free. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Kita terus lagi insya-Allah. Okey, kita terus lagi insya-Allah. Okey, yang ni pula manual biasa. Ini injak kawalan berarah injak kawalan berarah. Kalau kita tengok tu ada cara guna manual, kita tekan saja guna insani Sebenarnya manual biasa ni kita panggil insani Insani. Insani. Manusia yang tolak. Oh, manusia yang tolak Macam jengkaut tu kan. Kita guna tu kan. Itu insani. Tapi kan tak boleh masuk, dia tenang dengan kaki lah. Cerita dia. Contoh paling senang, saya biasa naik bas kan. Satu bas henti-hentian kan. Tak boleh masuk lagi, dia tenang kaki. Itu masalah, masalah besar tu. Okey, kemudian butang tekan je butang. Okey. Seterusnya tuil pun sama juga, yang tuil penahan. Okey, Okey, teruskan lagi. Tuil penahan sebab jadi ini menyebabkan dia boleh neutral balik tuil penahan. Apa-apa mesti neutral. Okey, itu je. Insya-Allah Okey, kemudian gerakkan tekanan kaki. Yang tu. Yang jengkaut tadi dia ada kaki. Okey, kemudian satu lagi gunakan gerakan roller. Ada roller. Dia bergerak roller tu. Contoh paling senang kalau kita pergi di pelabuhan ataupun di tempat-tempat shipyard, dia ada satu kren besar tu. Begitu. Ni ada roda bawah tu kan. Dia bergerak ke kanan kiri, dia ada satu dia punya hidrolik berlaku sini, dia angkat turun naik kan. Yang ni ada drybar di atas kan, atau drybar duduk sini kan. Itu guna kaki lah. Dia angkat barang tu Yes, nama gantry Dia panggil gantry crane gantry. Sebab benda ni memang tak tahu nama lain, dia panggil gantry. Okey. Okey, kemudian gerakkan idler dan gerakkan berpegas, ada spring. Okey, injak kawalan berarah. Kita teruskan lagi insya-Allah. Okey, ini dia. Kepentingan dan penggunaan sistem hidrolik. Okey, yang pertama. Nanti cikgu akan tunjuk last tadi ada satu video sikit, bukan video, animasi. Maknanya pembersihan plastik, ini casting, pembersihan geluli dan penggunaan automatik, industri alat mesin, industri kertas, pemuat, penghancur. Penghancur ni kita biasa tengok kan, yang orang selalu duk hancurkan kayu ke apa kan. Dia guna hidrolik tu. Sebabnya kalau satu ketika dulu kita punya kereta api kita dulu, insya-Allah kereta api, dia guna diesel hidrolik. Hidrolik lebih kuat okey, kalau dia guna diesel elektrik pun kuat juga okey. Jadi mana di mana tenaga elektrik tu dipindah pada pump tu okey, pump, kemudian dipindah pada pump hidrolik. Macam tadilah yang pump dua tadi kan. Okey, bergerak tu. Okey. Kemudian yang ni pula traktor. Semua orang tahu traktor kan. Okay. Traktor, sistem pengairan, peralatan menolak tanah tu kan, yang tu bulldozer tu kan. Dia tolak tanah kan. Sekali jalan kan. Betapa besar tak besar kan. Sebab tu kan dia punya tangki tu saja, apa yang penolak tanah ni kecil je. Tangki yang untuk isi minyak hidrolik tu kecil je. Tapi dia punya hole tu, penolak tu besar. Itu makna sistem apa kata Pascal tu kan tadi cikgu tunjuk jalan saja kan. Ni kecil, yang ni adalah besar. Tu dia. Okey. Daya kena kecil tapi daya yang keluar tu adalah besar sistem Pascal. Okey. Kemudian ada satu lagi. Peralatan membuat dan membesarkan lubang terowong, okey. Dia panggil TBM. TBM. Maksud dia TBM ni tunnel boring machine. Boring. Dia boring. Kan di bawah tu. Kalau kita tengok di mana-mana pun, kalau kata contohnya naik LRT kan, lalu bawah stesen LRT bawah Masjid Jamik semua senyap kan. Sebab apa? Takut nampak kubur atas. Cerita dia macam tu kan. Maknanya dibuat menggunakan boring tu. Boring di bawah li tu. Sebab tu bila dia boring ni bila guna sistem hidrolik boring, dia takkan lalu bawah bangunan, dia akan lalu jalan. Kalau kita buat yang saya dah ikuti dulu, mana bila masuk dengan guna sistem hidrolik tu, TBM tu, dia akan mana dia jalan, di situ ada dia punya terowong. Dia takkan lalu bawah rumah. Atau kediaman, sebab tu menyebabkan nyawa. Jalan itu je. Okey, teruskan lagi. Okey. Kemudian ni planta penggerudian. Okey, biasa tengok planta penggerudian kan, yang dia drill minyak tu kan, naik kan. Itu hidrolik. Kau setakat pakai hand drill biasa tak jadi. Okey, dia akan turun dia guna hidrolik yang pusing. Okey. Terus lagi insya-Allah. Okey. Okey, yang ni pula. Yang ni penyerat kejutan. Tahu kan penyerat kejutan apa dia? Okey, kita pun agak sering penyerat kejutan apa dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu kita adalah bahasa Inggeris shock absorber. Kata absorber kan. Ni dia penyerat kejutan kita bagi dia. Kadang-kadang dia lagu tu je, bentuk dia tu, bawah tu. Dalam ni ada spring kan. Okey, dalam ni ada satu link kan. Ada silinder tindakan untuk arah dalam tu. Ini ada bawah. Ini letak kat arm, yang ni letak kat body. Dia bergerak tu. Nama shock absorber. Okey.
Jadi sistem kereta banyak gunakan hidrolik. Kemudian sistem steering. Sistem steering kita tu kadang-kadang orang kata apa? Steering berat kan? Tak ada power steering. Steering yang berkuasa. Tapi ada satu ketika dulu dia mempertikaikan steering kuasa ni. Nanti laju terbuai. Tidak, lagi laju lagi berat dia. Waktu sistem steering kuasa ni, sistem steering kuasa ni diguna untuk waktu kita parking kereta parkir. Kan lembut kan? Kalau dulu nak parking, contohlah saya ada sebuah kereta lama kan. Jenuh pulas itu. Macam bawa lori. Tapi ada juga lori yang jenis yang power steering. Contoh jenis yang penting-penting kan. Okey, terus lagi iaitu kemudian kelengkapan pusar, pengangkat lengan ni robotik robotik kita tengok kalau kita pergi satu tempat di mana robotik digunakan untuk pindah satu barang ke satu barang ataupun untuk masang chip kan. Itu guna robotik. Okey, terus lagi. Kawalan kemudi. Ini dia. Yang ini penting ni. Okey, kawalan kemudi. Tapi kawalan kemudi ni yang cikgu dapat tahu sebelum-sebelum ni, dia ada kata fly by wire. Kapal terbang tu ada guna sistem hidrolik, ada gunakan fly by wire macam brake basikal. Kita kadang-kadang sampai tingkat atas tu dulu satu ketika di mana hidrolik ni agak sukar juga bila sampai atas tu dia mengalami tekanan. Okay, jadi dia kurang baik fungsi dia. Jadi dia guna fly wire. Tapi kawalan kemudi sebenarnya kalau kita tengok ni kepada gear pendaratan ni semua hidrolik Okay? Jadi waktu kapal terbang tu kita mendarat je, tayar tu cecah je ke tanah, sistem hidrolik function. Kalau tidak dia tu duduk terus lah. Gong. Okey. Ini penting ni. Ini amat penting ni. Kalau saya naik kapal terbang kan, nak dengar touching pertama, okey dah. Itu je kan. Lepas tu dia boom, okey dah. Itu je. Sebab saya takut naik kapal terbang. Okey. Tapi itulah kata satu nikmat Allah Taala bagi kita iaitu sistem hidrolik. Okey. Kemudian seterusnya, kawalan penerbangan. Kawalan penerbangan, yang ni bila kita kita punya dalam sistem penerbangan kita pun ada guna sistem hidrolik. Okey, dah clear Aiman boleh Boleh cikgu. Okey, kita masuk terusnya iaitu ini dia. Okey, dapat Aiman beritahu apa fungsi sistem pam hidrolik? Okey, sistem pam hidrolik cikgu sistem pam hidrolik ni untuk memindahkan daripada cecair kepada kuasa cikgu. Okey. Kuasa apa tu? Kuasa elektrik. Okey. Lagi. Tapi teruskan je. Teruskan lagi cikgu. Okay, memindahkan daripada cecair kepada kuasa elektrik untuk menghasilkan gerakan. Okey, gerakan. Okey, tak apa, kita tengok ini insya-Allah apa dia punya jawapannya. Okey. Dia adalah untuk menjanakan aliran cecair. Okey, tak apalah. Aliran cecair hidrolik dengan menukarkan tenaga mekanikal. Kan dia pusing tu mekanikal tu. Okey. Daripada pacuan motor elektrik kepada tenaga tegangan tinggi. Itu je. Contoh paling mudah sekali bila kita pam tenaga mekanikal, dia tukar tenaga, contoh pada pam yang angin kan, tukar kepada tenaga cecair tinggi, cecair hidrolik tinggi. Itu tujuan je di mana pam tu. Okey. Setakat ni boleh Aiman Okey cikgu. Tak ada masalah saya sebab saya lepas ni saya nak pergi tengok jengkawut tu. Okey, kat mana dia punya cecair hidrolik tu kan. Okey insyaallah. Okey cikgu. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada cikgu. Jadi selepas ini cikgu akan terang lagi beberapa sistem dalam hidrolik ni. Jadi kepada para penonton murid-murid jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal tingkatan 5. Baik cikgu, untuk sembang kali ini apakah yang cikgu kongsikan? Okey, untuk kali ini untuk saat ini cikgu akan kongsikan iaitu macam mana operasi litar itu sendiri, okey. Di mana operasi litar asas yang paling asas sekali yang kita akan gunakan atau kita akan lakarkan. Okey. Kalau tengok di situ ayat-ayat di situ kata iaitu lukisan dalam bentuk simbol tersebut adalah untuk memudahkan kerja mereka bentuk analisis perjalanan sistem
memudahkan kerja pembetulan dan perbaikan litar. Itu saja. Okay? Kita perlukan benda tu. Kalau tidak nanti, bila tak ada litar ni agak sukar pada kita. Kan kita balik pada yang mula tadi tu kan, di mana petunjuk ni mudah saja. Kita ada silinder tindakan dua arah, tindak dua arah, injak kawalan berarah, gerakkan insani. Okey. Yang kata gerakkan tindakan insani, yang ni dia. Yang ni insani tu. Sebab dia ada twirl lagu tu. Kita boleh kontrol situ. Kontrol insani. Selalunya insani ni lebih bagus lagi lah. Selalunya kalau untuk jenis-jenis berat yang melibatkan kerin ke ataupun jengkau sebagainya. Sebab kita bukan kita ikut dia ikut kita. Oh. Okey, kalau jenis yang tadi robotik tu kan, yang mesin tu kan bergerak cok kan. Yang tu kita kena setting. Okey. Setting dalam bentuk komputer atau sebagainya, data dia kita akan send dalam bentuk pen drive atau sebagainya, dia akan running sendiri. Okey. Kemudian kemudian kita tengok injak sahala ni semua ada tadi yang cikgu dah bagi penerangan kan. Jadi ini adalah satu sistem dia daripada bawah sampai naik ke atas, itu saja. Ini dalam keadaan neutral. Tadi cikgu kata tadi dalam keadaan dia neutral. Nampak tengok ni ada ini neutral. Maknanya dia pump masuk balik ke tangki. Pump masuk balik ke tangki. Okey, teruskan lagi. Okey. Yang ni adalah operasi litar asas di mana yang ni omboh ditolak keluar, mana tolak keluar ni tolak keluar. Yang ni omboh ditarik masuk, itu je. Dan dia punya perhatikan pada injak kawalan berarah ni. Perhati betul ni dengan yang ini. Ada beza dia. Okey, perhati betul. Yang pertama dia naik, dia masuk P pada B, B pada B ni naik ke sini, dia penuhkan sini. Jadi omboh tertolak keluar. Okey, dia penuh. Tapi untuk yang kedua pula, injap kawalan berarah ni dia tarik mai sini, maka maknanya dia cecair tadi ni dia akan turun balik, ni akan turun balik sini, masuk ke B, masuk ke tangki. Itu cerita dia. Yang ni dia akan penuh baliklah, pam akan penuh balik ke kawasan sini Yang tadi ni pam penuh sini. Okey, teruskan lagi. Okey, yang ni litar, yang ni adalah sebelum cikgu nak terlupa tertinggal, yang ni litar simbol, yang ni skematik. Okey. Kita akan baca ni dulu. Bagaimana kita baca ni? Sebab injak kawalan injak kawalan aliran ni sama lah dia, bentuk dia. Okey. Ini adalah omboh ditolak keluar, omboh ditolak masuk, itu je. Sebenarnya omboh ni, minta maaf cikgu bagi pendengar, kadang ada student tanya, anak-anak murid tanya, cikgu boleh duduk dulu? Boleh, tak ada masalah. Boleh cikgu Boleh. Okey, sebenarnya injap kawalan injap sahala minta maaf. Kita panggil apa? Subhanallah, ni silinder ni dia boleh duduk macam-macam keadaan. Atas, bawah, ke bawah. Contoh pintu bas sudahlah. Pintu bas kita naik tu kan. Pintu kereta api kan. Tapi yang tu dia tak guna hidrolik. Yang ni guna pneumatik, angin. Kadang-kadang dia itu hidrolik. Itu pneumatik. Hidrolik dia ada tena-tena, contohnya paling senang kan, kalau kita tengok dalam filem-filem tertentu ataupun dokumentari, ada satu yang buat naik carrier kan, kapal terbang kan, yang buat naik lantai fighter tu kan, itu hidrolik. Kadang kita tengok dalam TV mana-mana kan, dia naik pelan-pelan kan, itu hidrolik. Dan tangga tu juga tangga tu naik. Kalau kita guna tangan tak jadi. Mau tenggelamlah kapal. Okey, teruskan lagi insya-Allah. Okey. Yang ini adalah litar aplikasi dia, macam mana dia bergerak. Okey. Jadi benda ni cikgu tunjuk ni benyalah ni berada, okey, cikgu bulat cikgu bulat sini, cikgu bulat. Okey. Dia ni cikgu buat anak panah main sini sikit. Duduk dia kat sinilah. Okey. Ni. Benda ni duduk situ, dia bergerak ni, nampak ni? Dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Itu je. Ini adalah untuk clamping system. Ada clamp. Macam orang buat periuk ke buat apa, dia clamp. Itu je sistem dia. Ini kata silinder, kata tindakan dua arah ni silinder ni. Silinder dia tolak masuk. Okey, boleh Boleh cikgu. Okey. Okey, terus lagi insya-Allah. Okey. Jadi saya cikgu nak ke situ sikit, ke meja tu untuk tunjukkan silinder ni, macam mana silinder tu. Yang banyak-banyak ni silinder ke cikgu? Ni silinder yang tadi Aiman tanya cikgu kan. Okey. Yang kata tadi tu silinder yang ni silinder ni. Silinder dua arah ni adalah yang di sini. Okey. Kalau cikgu tunjuk ni silinder dua arah ni, okey. Dia keluar masuk. Okey. Tadi dia keluar kan? Dia keluar tu, dia ke sana. Jadi dia masuk balik. Ni dia. Ini tindakan dua. Nampak Dia ke sana dan ke sini. Alright. Yang ni sebab apa? Dia ada dua liang cecair sini.
Okey, sorry. Liang cecair sini. Yang ini ada satu liang saja. Okey, satu liang saja. Maka bila kita tarik dia, cecair penuh sini. Bila kata lepaskan cecair itu keluar balik, dia akan pegasnya akan tenang balik maksud tu. Itu aja. Oh ini pegas cikgu. Ini pegas. Spring. Maknanya dia akan tarik. So cecair akan masuk. Bukan tarik, dia cecair akan masuk, dia akan tolak ni. Okey. Tolak, lepas tu bila cecair itu dikeluarkan balik, dia akan pegas tolak balik. Bila cecair ni keluar balik dia kosong. Ni akan tolak balik. Yang ni pula dia kena gunakan dua arah ni. Maknanya cecair masuk sini, dia penuh kawasan sini. Atau kata hukum Pascal kan, masuk sini maka yang ni kosong. Jadi bila dia masuk cecair sini, yang ni kena kosong. Jadi lagu tu lah akan tolak ke sana. Tolak sini. Okey. Itu dia. Lepas tu ni nama omboh ni kalau baik. Ni kita nama omboh ni kan, ada dia punya oil ring ni kan. Dia tolak naik, dia tolak masuk. Kadang-kadang student dia tersilap ini, anak-anak murid kan tersilap inilah. Kesilapan di mana tu cikgu? Dia kadang tak dapat membandingkan mana satu arah dan dua arah itu saja. Masuk dua arah ni, dia masuk ke dua-dua tempat. Kalau searah, masuk satu arah saja. Tapi patah balik gunakan spring. Maknanya di sini tak ada sebarang cecair lah cikgu? Tak ada, di sini saja cecair je. Yang ni dua-duanya ada cecair. Sebab tu kalau kita tengok ni sebagai pengetahuan umum dia ada O-ring ni kat sini, oil seal kat sini. Yang ni dua-dua belah ada oil seal dah. Ada dua-dua belah. Okey. Okey. Baik cikgu. Okey, insya-Allah. Jadi inilah yang kita dapat belajar pada hari ini tentang hidrolik cikgu Banyak menggunakan hidrolik dalam kehidupan seharian kita, tak kira kita naik bas ke, kita naik orang kata excavator ke cikgu kan. Semua menggunakan sistem hidrolik. Jadi cikgu, kita nak tahu juga apakah rumusan yang dapat kita belajar pada hari ini cikgu? Okey, jadi rumusan kita iaitu kita dapat menyatakan kepentingan komponen sistem hidrolik itu kepada produk kejuruteraan mekanikal, kepentingan dia. Okey. Yang kedua iaitu menerangkan konsep dan fungsi komponen dalam sistem hidrolik pada produk kejuruteraan itu sendiri. Okey, dan cikgu bagi contoh-contoh tentu kan. Okey, aplikasikan konsep sistem hidrolik dan terakhir dia mengkaji komponen sistem hidrolik yang sesuai digunakan terhadap satu produk melalui pembincangan dan analisis yang betul. Itu aja. Jadi maknanya setakat ni kita yang sebab dia kata sistem hidrolik yang asas Okey, alright. Okey cikgu, yang ni pula apa dia cikgu? Yang di hadapan kita ni. Yang di hadapan ni adalah satu komponen sebenarnya komponen sebenar tapi dikecilkan model ni. Okey, kalau yang ni yang tadi kita beritahu injak kawalan berarah kan. Ni menggunakan bukan mekanikal, dia guna solenoid. Yang ni pun guna solenoid juga. Okey, yang ni macam gear kereta je cikgu. Gear kereta. yang ini dia gunakan jenis insani. Kita boleh bergerak tolak ke kanan ke kiri. Itu saja. Okey. Kalau Aiman tengok nanti dia boleh ke kanan atau ke kiri. Mana kita backhoe tu kan. Boleh. Ke kanan, ke kiri. Macam jengkaut lah kan. Ya. Okey, cikgu corner sikit lah. Corner sikit Kan kita naik jengkaut kan, gitu kan. Lagu tu kan. Okey. Maksudnya hidroliknya di bawah ni cikgu? Hidrolik akan masuk bawah ni. Dia akan keluar sini. Dia akan keluar di sini. Okey. Baik. Dia akan keluar. Macam tadi cikgu tunjuk tadi kan. Okey. Jadi kalau yang ni injap ini adalah injap perega yang bunyi spring. Yang tu saya. Injap perega bunyi spring. Keluar angin tadi cikgu. Tapi yang ni dia keluar cecair lah. Kita release cecair balik ke tangki ni. Baik. Jadi cikgu bagaimana dengan pentaksiran pembelajaran saya pada hari ini cikgu? Okey, setakat untuk hari ini saya bagi cikgu bagi Aiman cemerlang lah. Masya-Allah. Terima kasih jawab cikgu. Ke 7 tu yang tadi cuma aliran tu benda simple aja. Bila cecair kepada cecair bekanan tinggi itu saja insya-Allah. Okey, baik. Cikgu, Aiman. Bagi murid-murid kita yang berada di rumah, di manakah mereka nak dapatkan bahan-bahan rujukan pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Insya-Allah. Jadi boleh melayari iaitu Pelantar Delima KPM. Saya ulang lagi sekali, Pelantar Delima KPM. Banyak sumber-sumber boleh dapati di situ insya-Allah. Boleh kita ulang kaji, okey? Baik para penonton sekalian, terima kasih ucapkan kepada Cikgu Muhammad Nasir di atas penjelasan tentang hidrolik pada hari ini. Seronok kan? Okey, baik, ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.